Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari yang indah ini, saya dan rakan kumpulan saya dari option PSV2 ambilan PPISMP Jun 2022 IPG Kampus Datuk Razali Ismail akan membentang tugasan pentaksiran berterusan iaitu berkaitan dengan subjek GISC 1082 iaitu isu semasa dan cabaran masa depan. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu saya sendiri, Sharifah Nadira Sofia binti Said Mahathir bersama dengan dua orang rakan seperjuangan dari option PSV2 iaitu Aisyah Sofia Husna binti Muhammad Khalid dan juga Beyonce Airtel Thomas akan bersama-sama mengupas tentang tajuk yang diberikan kepada kami. Soalan pembentangan yang akan kami kupaskan pada kali ini ialah soalan 1, iaitu Pulau Batu Putih menjadi konflik dalam isu pertindihan wilayah perairan antara Malaysia dengan Singapura sejak tahun 1979 lagi. Keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ yang diputuskan pada 23 Mei 2008 memihak kepada Singapura walaupun jarak perairan antara Batu Putih lebih hampir dengan Johor. Soalannya, bincangkan kesan dan pengajaran isu tersebut kepada rakyat dan pemimpin negara kita. Pulau Batu Putih mempunyai 137 meter panjang dan 60 meter lebar. Jadi, pulau ini meliputi kawasan kira-kira 8,650 meter persegi ketika air surut. Dan ia juga terletak kira-kira 24 batu nautika ke arah timur Singapura dan 7.7 batu nautika ke arah selatan negeri Johor. Pasti anda semua tertanya-tanya bagaimanakah isu Pulau Batu Putih ini berlaku. Okey. Isu ini bermula apabila pada tahun 1980-an Singapura membantah kepada Kuala Lumpur apabila Pulau Batu Putih ini dianggap sebagai sebahagian daripada wilayah Malaysia. Okay, setelah lama dalam bertahun-tahun tentang isu ini berlaku, akhirnya isu ini berakhir dengan apabila pihak Johor gagal untuk menyuarakan bantahan terhadap aktiviti Singapura di Pulau Batu Putih ini disebabkan faktor kolonialisme. Okay, jadi ICJ iaitu International Court of Justice 2002 memutuskan bahawa Pulau Batu Putih adalah milik Singapura dan Middle Rocks menjadi milik Malaysia. Yang seterusnya, kesan isu Pulau Batu Putih ini kepada rakyat. Baiklah, kesan ada positif dan negatif. Bagi positif ada 3. Terbagi pada 3 iaitu nelayan bebas memasuki Middle Rocks. Yang kedua, mempunyai kuasa. Dan yang ketiga, menjana ekonomi. Bagi yang negatif pula, hanya satu saja iaitu kehilangan hak mutlak. Baiklah, untuk kesan positif yang pertama iaitu nelayan bebas memasuki Middle Rocks. Ini kerana sebelum ini nelayan negara kita iaitu negara Malaysia tidak mempunyai hak untuk memasuki Middle Rocks. Jadi selepas sahaja keputusan hakim keluar, nelayan kita kini bebas memasuki Middle Rock selepas 22 tahun dihalang memasukinya. Jadi Malaysia juga kini bebas dan mempunyai kuasa untuk melakukan pelbagai kegiatan di persekitaran Middle Rocks dan perairannya, termasuklah penempatan kapal tentera, menjalankan kajian meteorologi dan mengawal ruang udara di kawasan tersebut. Yang sebagaimana yang kita maklum, sebelum ini kita tidak dapat melakukannya. Untuk kesan positif yang kedua tentang isu Pulau Batu Putih ini terhadap rakyat iaitu mempunyai kuasa. Ini bermaksud setelah Malaysia telah mendapat kawasan Middle Rocks itu, kita sebagai rakyat dapat menggunakan dan haruslah memanfaatkan kawasan Middle Rocks itu dengan sebaiknya kerana kita telah mempunyai kuasa mutlak terhadap kawasan itu.
Kesan positif yang terakhir iaitu menjana ekonomi. Ini bermaksud apabila nelayan-nelayan di Malaysia telah mendapat kawasan Middle Rocks itu, menjana ekonomi ini dari segi hasil tangkapan ikan yang dapat menjana kewangan dari segi kita menjualnya di negara kita sendiri dan dapat lagi meningkatkan ekonomi rakyat. Walau bagaimanapun, kesan negatif tetap ada di sebalik kesan positif itu tentang isu Pulau Batu Putih ini terhadap rakyat, iaitu kehilangan hak mutlak. Ini bermaksud kita hanya mendapat kawasan Middle Rock sahaja, tapi kawasan Pulau Batu Putih itu sendiri kita tidak menang dalam perbicaraan dan kawasan itu telah dimenangi oleh Singapura. Dan kehilangan hak mutlak itu telah menjejaskan banyak dari segi aspek ekonomi dan dari segi tempat penjanaan ekonomi, dari segi tempat pelancongan sendiri. Terdapat beberapa kesan kepada pemimpin yang terbahagi kepada kesan positif dan negatif yang terjadi daripada isu Pulau Batu Putih. Antara kesan positif daripada isu tersebut termasuklah dalam aspek hubungan diplomatik, pelancongan asing dan juga pendapatan negara. Namun, di sebalik kesan positif ini, wujud juga kesan negatif, iaitu pemimpin dianggap cuai dan kurang teliti. Tanpa membuang masa, saya akan menghuraikan serba sedikit tentang kesan positif daripada isu Pulau Batu Putih ini terhadap pemimpin negara kita. Kesan positif yang pertama ialah pemimpin berjaya mengeratkan hubungan diplomatik antara negara kita, iaitu Malaysia dan juga negara Singapura. Hal ini dikatakan demikian kerana konflik boleh sahaja terjadi sekiranya melibatkan dua atau lebih pihak yang ingin mempertahankan sesuatu agar dapat menjadi hak milik tersendiri. Namun, dalam konteks ini, kesan positif lebih banyak dari kesan negatif. Hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara yang terlibat dengan isu Pulau Batu Putih ini malah menjadi erat dan tidak ada sebarang perbalahan yang berlaku kerana ianya merupakan win-win situation di mana Malaysia mendapat Middle Rocks dan Singapura mendapat Pulau Batu Putih dan juga selaras dengan deklarasi ASEAN. Seterusnya, pemimpin berjaya meningkatkan kadar pelancongan asing ke dalam negara kita. Sebagai contoh, setelah hubungan sosial antara Malaysia dan Singapura semakin kukuh, kemasukan pelancong dari Singapura ke Malaysia turut meningkat. Akhirnya, pemimpin negara kita juga dapat meningkatkan pendapatan negara ekoran daripada isu Pulau Batu Putih ini. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah pelancong asing yang tinggi yang secara tidak langsungnya menjadi penyumbang ke-6 terbesar kepada pendapatan negara sepanjang tahun. Kesan positif sudah saya bahaskan. Sekarang, ingin saya terangkan pula tentang kesan negatif yang dialami oleh pemimpin negara kita ekoran daripada isu Pulau Batu Putih yang berlaku. Keputusan isu Pulau Batu Putih ini telah membuat pemimpin negara kita dianggap sebagai seseorang yang cuai dan tidak teliti dalam melakukan tugasnya sebagai seorang ketua oleh rakyatnya sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia membiarkan Singapura mengurus dan mentadbir Pulau Batu Putih tanpa menunjukkan sebarang bantahan, walaupun hakikatnya negara kita mempunyai hak terhadap Pulau Batu Putih. Hal ini telah menyebabkan rakyat menganggap bahawa pemimpin negara kita ni tidak bertanggungjawab kerana mereka bahkan tidak berusaha untuk mengumpul bukti untuk mendapatkan Pulau Batu Putih sebagai sebahagian daripada wilayah Malaysia. Berdasarkan isu Pulau Batu Putih yang baru dijelaskan daripada saudari Sofia dan Aisyah tadi, tidak dapat dinafikan lagi bahawa ia mengundang kepada satu kerugian yang besar terhadap Malaysia. Namun, perkara ini memberi banyak pengajaran kepada kita untuk masa depan nanti. Antara pengajaran yang kita boleh peroleh sebagai rakyat daripada isu ini, termasuklah kita sebagai rakyat haruslah mengambil iktibar daripada apa yang berlaku agar sejarah tidak berulang lagi pada masa hadapan.
Melalui pengajaran ini juga, masyarakat dapat berusaha membina kejayaan seterusnya kerana pengalaman daripada suatu kejatuhan yang dialami akan menjadi dorongan untuk membentuk negara yang lebih baik pada masa hadapan. Selain itu, seharusnya kegagalan mempertahankan batu putih menjadi satu pengajaran yang besar kepada rakyat agar lebih peka dan cermat mempertahankan kedaulatan negara. Rakyat seharusnya peka dengan keadaan sekeliling dan bertindak proaktif. Janganlah apabila kita kehilangan suatu hak kita itu, kita baru mahu sedar dan bertindak. Sebaiknya kita sebagai rakyat perlulah bertanggungjawab. Janganlah kita menjadi seorang rakyat yang jahil, yang kurang mengambil tahu tentang isu semasa dan juga kurang ambil berat tentang negara. Sebaiknya kita perlulah sentiasa berwaspada agar tidak berlakunya kecuaian seperti dalam isu ini. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawati. Di samping itu, sebagai rakyat, kita perlulah berani mempertahankan hak kita sebab kerana suara rakyat ini ialah memainkan peranan yang sangat besar dalam negara. Melalui peristiwa dalam isu pulau ini, kita dapat lihat bahawa ICJ memutuskan Pulau Batu Putih sebagai milik Singapura. Kerana apa? Kerana kegagalan menyuarakan bantahan dan berdiam diri disebabkan aktiviti di Singapura itu. Disebabkan inilah kita mengalami kerugian yang sangat besar kerana tidak mempunyai sifat keberanian dalam diri sendiri. Kedaulatan negara kita akan pasti terancam dan tidak aman. Sebaliknya, kita perlulah berani agar kita tidak mudah terpengaruh oleh anasir orang luar. Apabila hendak menyuarakan hak kita, kita juga perlu ada bukti yang kukuh. Misalnya, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, sebarang tindakan kita perlu didokumenkan untuk menjadi bukti hak kita terhadap wilayah tersebut untuk kepentingan sekarang dan masa hadapan. Sebagai contoh, dokumen perjanjian pentadbiran rumah api di Pulau Pisang, Johor. Sewajarnya kita perlu menyimpan semua dokumen penting tersebut di dalam arsip negara, meskipun agak malang kerana mahkamah mengambil kira surat dari pegawai kerajaan Johor yang tidak melepaskan Pulau Batu Putih kepada Singapura sebagai bukti. Kita juga perlu berhati-hati di masa hadapan di dalam mengeluarkan kenyataan bertulis dan perlu mendapatkan nasihat dari pakar undang-undang di dalam sebarang isu penting yang melibatkan kedaulatan negara. Oleh itu, penting agar kita menyimpan dokumen-dokumen sebagai bukti yang kukuh. Bagi pengajaran untuk kerajaan pula, kerajaan perlulah mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan negara lain. Apabila kerajaan dapat mewujudkan suatu hubungan diplomatik yang baik, hal ini dapat memudahkan perundingan secara aman dan mengambil keputusan secara sama menang dan adil. Ini adalah lebih baik berbanding ke mahkamah. Hubungan dua hala dengan negara berkenaan justru juga akan terus harmoni. Kedua, Malaysia perlulah mengekalkan kedaulatan Batu Putih dan mentadbir sendiri Batu Putih tanpa campur tangan daripada negara lain. Kerana kita tidak tahu muslihat dan tujuan sebenar negara lain. Sebagai langkah untuk berjaga-jaga, kerajaan tidak perlulah bergantung kepada negara lain setiap masa, tetapi rujuklah dengan kepakaran atau pertolongan di negara sendiri. Seterusnya, kerajaan wajar memberikan bantahan secara berterusan yang perlu dilakukan sejak awal lagi. Selain daripada rakyat, kerajaan haruslah bertindak dan juga wajar untuk memastikan dan membantah apa juga aktiviti yang dilakukan oleh Singapura di Pulau Batu Putih yang akan mengganggu aktiviti kita di Pulau Batuan Tengah. Sebagai contoh, aktiviti yang perlu dipantau oleh Malaysia ialah apabila Singapura memasang radar komunikasi perkapalan di Pulau Batu Putih.
akhir sekali, kerajaan juga perlu membela nasib nelayan-nelayan Johor ketika mencari rezeki di laut. Mereka perlulah diberitahui kawasan perairan negara di mana mereka boleh mencari ikan, terutamanya setelah pembahagian maritim yang telah dipersetujui. Malaysia perlulah melakukan perondaan di kawasan tersebut untuk menjaga perairan yang bertindan dengan perairan Singapura. Ambil sebagai pengajaran pada hari muka. Hal ini adalah menjadi kewajipan semua pihak yang berkaitan untuk memastikan peristiwa kehilangan Pulau Batu Putih tidak akan berulang lagi. Sewajarnya kerajaan tidak boleh memandang remeh dan tidak mengambil berat mengenai wilayah dalam Malaysia, kerana pihak luar sentiasa bersedia untuk mengambil kesempatan kerana keapaan ini. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah bertanggungjawab memastikan perkara ini tidak akan berulang lagi pada masa hadapan. Sekian sahaja daripada kami semua. Terima kasih kerana mendengar. Sekian, terima kasih.